Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa khabar semua? Dalam video kali ini kita akan cuba pula buat lukisan seperti ini, menggunakan kaedah extrude. Di mana untuk lukisan seperti ini kita akan mula melukis menggunakan template metrik, iaitu menggunakan unit milimeter. Jom. So untuk kita bermula, kita klik pada new button. Kemudian kita seperti biasalah, unit milimeter ni kita pakai template metrik standard mm.ipt dan tekan button create. Kalau kita tengok soalan ini, kita nak melukis bentuk seperti ini, kita akan gunakan kaedah extrude, di mana di sini kita kena decide dulu, kita kena pilih kita nak lukis pandangan yang mana dahulu. Adakah kita nak lukis daripada pandangan sebelah sisi ini, sebelah kiri ini, ataupun kita nak lukis daripada bahagian daripada pandangan sebelah kanan, ataupun daripada atas. Jadi tak semua lukisan sesuai untuk kita lukis pada pandangan yang tertentu. Jadi untuk kes ini saya nak melukis dahulu kawasan yang bulat ni, yang bawah ni dahulu. Di mana kawasan ini kita nak lukis dia, kita nak lukis daripada pandangan atas. So untuk melukis pada pandangan atas, kita tekan start to di sketch dan kita pilih plane yang bersesuaian dengan dia, iaitu di atas kita ambil plane ini, iaitu exit plane. So klik pada plane tersebut dan kita mula nak melukis. Alright, kita pilih di mana untuk bahagian ini kita lukis bentuk dia dulu. Kita ada dua bulatan sini. Bulatan yang besar iaitu radius 137, bulatan kecil diameter 150. Kemudian kita start ambil lah circle. Kita pilih center ini sebagai starting point. Kita buat dua bulatan, 1, 2. Dan dalam masa yang sama, di sini ada satu kawasan juga yang saya rasakan kita boleh lukis serentak, bahagian tapak dia ni. Pada ketinggian yang sama lah, kita tak buat dulu yang atas ni, kita buat yang bawah ni dulu. So ini merupakan kita boleh lukis dengan meletak rectangle lah. So rectangle, so kita ambil rectangle kat sini. So untuk lukis rectangle ni, kita nak dia berpandukan kepada center dekat sini. Tengok sini kita soalan. Sebab apa center? Sebab rujukan dia bagi jarak dia daripada center circle ni. Jadi kita akan start daripada center jugalah. Tapi jangan elakkan daripada klik pada point ini. Nanti kalau kita start melukis pada point-point yang ada pada circle ini ataupun center ini, nanti kita nak adjust size dia, sukar dia akan ada limitation ataupun constraint dekat situ. So jadi kita letak bebas, cuma make sure dia berada aras yang sama dengan center ini. Bebas, tarik saja. Alright. Kemudian baru saya masukkan kita punya dimension. Dimension, di mana di sini kita masukkan dimension dia. Bulatan yang besar tadi mempunyai nilai radius 137. Radius 137. Di kanan, tukar dimension type ni kepada radius 137. Kalau dia hilang ni bukan hilang, dia sebenarnya di resize pada size yang betulnya, yang sebenar. Jadi kita cuma perlu zoom all dengan klik scroll button pada mouse tu. Double klik kat scroll button. Bila kita double klik, kita nampak ini sketch tadi. Bulatan kecil dia mempunyai diameter 150. Jadi kita mention diameter 150 mm, hujung ke hujung ni ialah diameter. Lagi apa maklumat yang kita ada? Maklumat yang kita ada adalah jarak tadi daripada titik tengah ke hujung. Jaraknya 350. Kita ambil dimension ni, jarak titik tengah ke sini adalah 350. Kalau kita tengok di sini, bila saya letak jarak, apa yang berlaku adalah garisan ini dia teranjak. Kalau teranjak macam ni, kita ada dua pilihan lah. Nak abaikan boleh, nak betulkan pun boleh. Saya lebih suka kita betulkan lah. So nak betulkan di sini, saya nak bagi garisan ni sama pergi kat sini, sama arah dengan sini, sama arah dengan center ini. Kita boleh menggunakan constraint yang telah kita pelajari dalam video sebelum ini.
iaitu kita gunakan constraint dipanggil collinear constraint. Jadi collinear constraint ni function dia adalah untuk kita samakan segariskan kaisan pertama ini dengan kawasan ini lah. Kita ambil titik collinear ni tak lepas sebab sini tak ada garisan ni. Saya lupa ini adalah axis. Pakai dimensioning pun boleh. Kalau tak ada garisan kita pakai dimension pun boleh Kalau kata nak buat jugalah, kalau nak abaikan sebenarnya tak ada menjadi satu kesalahan. Saya ambil dimension, saya ambil jarak ini ke sini. Sebabkan dia sama, saya letak jarak dia kosong. Tak ada masalah, boleh juga. Jadi jarak sini 350, diameter 150, radius 137. Tapi di sini kita punya garisan ni dia belum tahu lagi berapa ukuran dia. Jadi di sini kita tengoklah ukuran dia berapa. Iaitu lebar di sini adalah 120 campur dengan jarak sini ialah 40. Jarak sini bersama berapa? Jarak dia adalah 40. Jadi 120 campur 40 campur 40 iaitu 200. Dimension. Sini adalah 200. So, bila kita masukkan nilai 200, apa yang berlaku adalah kedudukan sini dia tak balance Sini nampak lebih, dia ada lebih luas kat situ, sini lebih jauh, dekat, sini lebih jauh. Jadi kita nak bagi dia balance dengan klik di dimension. Kita buat pula jarak daripada atas ke center ni 100 lah, itu separuh daripada 200 ni. Okey. Baru dia betul-betul balance. Atas dan bawah ni balance. Jarak 350, sini jaraknya 200. Selesai untuk bahagian sketch kita. Okey. So kalau sekadarnya anda tak faham, anda boleh ulang balik video ini untuk lebih kefahaman. Okey, saya teruskan. Dah siap kita punya sketch, tekan finish sketch. Tekan finish sketch. Okey. Di mana di sini kita akan buat extrude. Okey, untuk extrude kita tengok di sini. Kita lukis kita punya view ni, extrude. Untuk extrude ini kita nak extrude dia ke bawah sebab tadi saya anggap kita lukis pada atas Kita extrudekan dia ke bawah sebanyak 40. Jadi kita ambil extrude. Kita pilih profile. Ini adalah profile. Profile 1, profile 2, profile 3. Ambil 3 kawasan kita pilih. Kita ulang balik. Ini profile, iaitu kawasan yang tertutup ni. 1, 2, 3. Jadi mana distance dia adalah sebanyak 40. Dan saya nak arah dia ke bawah. Kalau nak atas pun boleh, tak menjadi satu kesalahan. Di kes ni saya nak buat dia ke bawah sebab tadi saya beranggapan saya melukis daripada atas ni. Nah, direction ni untuk kes ni tak kisah anda buat atas boleh, ke bawah boleh. Okey, kita tekan OK untuk confirm. Jadi kita dah dapat dah. Bahagian yang bawah ni. Selesai untuk bahagian yang bawah. Ok, next kita nak buat bahagian tepi ni dulu. Kita buat satu dululah. Kita buat sebelah ni dulu. Ok, di mana sebelah ini kita nak lukis ni, kita kena ambil permukaan sebelah tepi ni sebagai area untuk kita lukis sketch. Jadi kita klik pada start to the sketch. Pilih permukaan tepi ni sebagai rujukan untuk kita lukis dia. Ok, bila kita klik, kita dapati dia dah pusing kat situ. Jadi kita nak lukis tepi ni, jadi kita kena bayangkanlah bentuk dia. So bentuk dia saya ambil rectangle lah, rectangle. Make sure saya snap kat sini lah, snap sini, buat rectangle dulu. Saya buat bentuk dulu, buat bentuk rectangle dulu. Okay, kita buat bentuk rectangle dulu. Dan dalam masa yang sama juga, di atas rectangle ini yang mempunyai panjang 40 ni, kita ada bulatan, ada dua bulatan sini, bulatan besar dan bulatan kecil. Kita lukislah. So nak buat bulatan yang center dekat sini, make sure bila kita klik tu kita nampak ada ikon warna hijau tu. Itu adalah mid plane, mid line, midpoint midpoint untuk line tersebut. Klik kat sini. So berapa besar kita nak buka? Sebab kita masih lagi fasa buat sketching, so jangan fikir ukuran, just gabungkan dia dengan bucu rectangle tadi. Sebab kita punya rectangle nanti kita nak dia sama hujung ke hujung. So, saya tambahkan bucu.
Okey, saya ulangi langkah yang sama untuk belakang kecil pula. Klik sini, buat je. Okay, di sini anda ada option ya, anda ada pilihan, anda nak trim dulu pun boleh atau tak, tapi kes saya biarkan dululah. Saya nak masukkan dia punya radius dahulu. Okay, kita masukkan radius dulu, iaitu di sini radiusnya adalah 75. Klik mention, tukar kepada radius sebab sekarang ni dalam mode diameter. Klik kanan, dimension type, tukar ke radius 75. Okey. Next, kita ada bulatan kecil yang mempunyai diameter 50. Klik pada dimension, bulatan kecil ni diameter 50. Enter. Okey. So, kalau kita tengok lukisan ni dia ada fillet di sini. Fillet ni kita biarkan dululah. Saya biarkan dulu. Saya nak tunjuk kepada anda bagaimana nak buat fillet dalam 3D modeling. Ini saya selit sikit dalam video kali ini. Okey, so kita pergi kepada finish sketch untuk mula membuat extrude. Klik pada extrude, pilih profile. Ini profile dia lah. Satu, lubang tu kita tengah pilih dua, dengan bawah tiga. Okay, kemudian kita tengok duration. Betul tak arahnya ke belakang ni? Okay, tidak kalau tengok soalan dia masuk ke dalam. Jadi kita kalah direction dia ke dalam. Okay. Dia punya tebal di sini adalah 40. Jadi extrude kita kena letak 40. Okay, kebetulan sini betul lah 40. Dan dia memang dalam mode join. So klik OK. Okay. Kalau perasan tadi saya termiss satu ukuran iaitu saya lupa nak masukkan tinggi di sini 140. Saya lupa. Jadi bagaimana kita nak edit balik? Senang sahaja. Kita pergi kat sebelah kiri ni, pergi kepada extrusion mana yang di highlight. So di highlight kat extrusion nombor 2 ni, kita nak edit dia. Klik kanan, edit sketch. Sebab sketch tadi yang salah dekat sketch. So klik edit sketch. Okey, di sini kita masukkan dimension, iaitu jaraknya daripada bawah ini ke atas adalah 140. Kita tengok balik soalan tadi. Jarak daripada bawah ni ke center ini ialah 140. Ini yang saya terlupa tadi. Okey, jadi kita boleh finish sketch dan kita lihat dia akan update, akan kemaskini balik sketch kita walaupun kita dah buat tadi. Dia akan kemaskini extrude kita tadi walaupun kita dah buat dan kita edit balik. So kita tak perlu nak undo lah. Kita just edit saja. Okey, selesai bahagian sebelah kiri ni. Kita nak dekat soalan ni kita nak buat bahagian kanan ni pula, bahagian belakang ni pula, di mana dia mempunyai bentuk yang sama. Okay, ada beberapa kaedah yang boleh dibuat, tapi untuk peringkat video ini saya tunjuk kaedah basic, iaitu kita nak buat menggunakan kita lukis balik benda yang sama. Kalau kata kita dah belajar masuk topik mirror nanti, sesuai guna mirror. Tapi video ini saya tak nak share kepada anda penggunaan mirror. Saya nak share kepada anda penggunaan extrude yang biasa dulu, di mana kita nak lukis bentuk yang sama di sebelah ni pula. Jadi kita kena pusing lah. Kita pusing kita punya cube ini. Okay, saya suka untuk pusing cube ni, saya suka pilih bucu pada cube ni. Klik the bucu sebelah sana ni. Kita pusing. Kita start balik to this sketch. Jadi kita nak buat balik bentuk ini. So untuk kita lukis balik bentuk ini, kita boleh lukis macam tadi, ataupun dengan cara yang lebih mudah kita boleh gunakan project geometry. So arahan project geometry ni adalah arahan untuk kita duplicate sketch yang wujud, bentuk yang wujud di belakang dia. Okay, so klik pada project geometry. Kita kliklah area ni, kawasan ni. Bila kita klik, kita nampak ada garisan. Dia dah tolong kita copy bentuk tadi. Tak perlu kita nak lukis balik. Dan automatic kalau kita ubah sesuai size di belakang tadi, yang asal tadi, yang ini juga akan ikut berubah. Itu kelebihan dia. Okay, so tak perlu kita lukis, just tekan project geometry dan select kawasan tu tadi. Dia akan wujudkan garisan kuning ini menunjukkan kepada project geometry. So tekan button finish sketch sahaja. Kita boleh nampaklah sketch di sebelah pun duplicate. Just kita tambah arahan extrude sahaja pada profile tersebut. Okay, direction dia ke arah dalam, distance dia 40.
Okey. Kalau rasa saya laju, anda cuba ulang balik video ini. Okey, dan dah siap, klik OK saja. Senang. Okey, siap sebelah kanan ni. Dan last sekali kita nak buat dekat soalan ini, kita ada bahagian fillet. Okey, bahagian fillet ni saya saja share dekat sini menggunakan kaedah 3D, iaitu kita gunakan arahan fillet dekat sini. Kat modify tool kita ada fillet. Klik pada fillet. So, bila kita klik pada fillet, di sini ada beberapa option untuk fillet. Tapi untuk ini bentuk basic, kita tak perlu ubah sesuai setting yang ada. Just kita kena update dia punya radius bagi fillet tersebut. So untuk soalan ni, filletnya mempunyai radius 40. Jadi kita ubah nilai sini 40. Okay. Dan kita terus klik pada kawasan yang ada fillet. Okay, nak pilih kawasan fillet dalam 3D ni, kita tak perlu klik pada dua garisan. Kita klik pada kawasan pertembungan saja, atau senang cerita bucu yang terlibat. So ini di sini bucu yang terlibat. Kita klik dia satu. Jadi dia akan buat fillet untuk kita. Klik OK dan kita boleh lihat siaplah lukisan kita untuk latihan yang kedua. Okay, soalan kita untuk latihan kedua ini. So nampak mudah? Mudah saja. Jadi saya yakin kalau anda boleh buat soalan ini, anda juga boleh buat soalan, dua lagi soalan menggunakan konsep yang sama. Cuma di sini dia akan mencabar anda punya kreativiti untuk melukis semula bentuk latihan ketiga dan latihan yang keempat ini. Okay. So itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.